Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Sebelum kita ketatkan, kita pastikan orang cakap kita punya tengkuk tu betul-betul duduk dekat atas gasket. Kita pasang dia punya cover dulu. Cover power valve. Pelak dia tu baru. Motor dia ni kan hari tu kan baru lepas siap. Sekejap lagi tiba-tiba kena overhaul pula. Okey, lepas tu ni skru dia. Yang panjang sebelah sini, yang pendek sebelah sana. Ikat ketat-ketat geng. Tapi janganlah macam ikat enjin. Dia sebab benda tu kan alloy. Pelatuk Aku panggil pelatuk benda ni. Ni. Dia dekat sini ada marking. Jadinya marking ni duduk dekat tengah-tengah di antara dua marking yang dekat gigi power valve. Senang cerita kalau mata dia dekat sini, satu. Sini mata dekat gigi, dua. Yang mata satu tu duduk tengah-tengah macam tu. Okey, ini pula nut dia. Nut original dia memang special macam gini Dia macam ada wasi. Dia terik terbalik. Maknanya kita buka dia ikat. Kita ikat dia buka. Dia terbalik. Ingat macam ni kita buka ni padahal. Tapi dia makin ikat. Sebab tu kadang-kadang kalau orang jarang bikin double R ni, dia akan patah benda ni. Sebab dia buka terbalik. Dia buka macam skru biasa. Alright. Lepas tu pastikan dia boleh main-main macam gini itu maknanya okey lah. Okey, lepas tu dia ada penutup. Ni. Ini nanti kita pasang. Okey. Sekarang kita pasang dia punya starting pula. Starting ni pula dia memang 12. Lepas tu kedudukan dia macam gini dia memang macam gini. Dia nampak pelik sikit lah. Dia macam gini Tapi bila tengok-tengok macam pelik sangat Tukar. Kita naikkan satu mata. Macam gini. Dia sangkut pun masih tinggi lagi, okey lah. Takkanlah kita nak buat lagi tu balik Dah terjongek pula kan. Motor ni berjalan sendiri geng. Jadi kita selit batu bawah ni supaya dia tak boleh berjalan-jalan. Risau kadang-kadang. Alright, mantap dia jalan raya Okey. Jadinya sekarang ni kita pasang kotak ris. Kotak ris ni dia dekat sini Senang cerita dia melopong macam itu kan. Nanti korang start motor tak hidup kan. Sebab dia tak boleh sedut minyak. Okey, lepas tu skru dia ni, skru kotak ris ni dia memang macam ada wasir sikit lah kat sini. Dia memang wasir ni tak boleh dikeluarkan. Dia memang duduk dekat kotak ris tu. Apa jadi kalau kita pakai skru yang tak ada wasir? Tu yang kadang-kadang kotak ris tu, kalau korang perasan, dia ada macam pecah lah, dia kemek lah. Sebab dia tak ada wasir. Bukannya nak cakap tak boleh pakai skru lain, tapi kalau nak pakai skru lain, pastikan dia ada wasir dia. Okey, ketatkan macam itu je. Lepas tu kita ambil klip ni. Pastikan dia masuk pada tempat dia. Laju Gila kau bawa kereta laju gilanya lah. Kita jangan masukkan air coolant dulu. Dia kalau kita tengok betul-betul, dekat sini dia ada longkang. Dia bukan longkang, dia macam timbul. Sini pun ada.
Lepas tu kalau korang tengok betul-betul, dekat sini pun ada tau. Senang cerita dia, minimum dia sampai sini lah. Senang cerita bila kita isi minyak, dia kena duduk tengah-tengah ni. Nampak separuh je. Janganlah korang tuang masa motor sengit, nampak separuh. Parah-parah ni. Bila tegakkan motor, habis hilang. Sebenarnya benda tu duduk tengah-tengah sini, dalam keadaan motor kita tegak. Jadi kita tuang minyak hitam. Tak tahu ni darah Green Goblin aku rasa ni, minyak hitam ni. Minyak hitam ni bila pekat dia lambat turun. Bila dia lambat turun, korang kena tunggu lah. Dah siap ni? Oh, boleh kes dulu. Nampak minyak hitam. Dah nampak kan korang nampak tu. Dia lambat tau. Dia lambat je nak turun. Berapa lama tadi kita tunggu. Jadinya kita tunggu dia sampai titisan yang terakhir. Okey, lepas tu baru kita tegakkan motor kan. Korang tengok aku tegakkan motor, nanti label tu dia akan naik. Nampak tak tu? Tapi kalau macam gini, dia minimum. Bila minimum, kita kena tambah lagi lah. Tambah lagi sikit. Memandangkan minyak tu lambat turun, jadi korang kena tunggu. Kena santai geng. Sebab minyak hitam ni kan pekat, jadinya dia perjalanan dia tu lambat nak ke bawah. Tu yang kadang-kadang orang cakap motor berat, lepas tu kau minyak hitam jadi berat. Orang dalam mindset orang, bila tukar minyak hitam jadi berat, dia cakap minyak hitam ni mungkin tak sesuai dengan enjin, padahal dia isi minyak hitam terlebih. Okay, sekarang kita tegakkan lagi. Nampak kan dia dah naik. Dia segitu je dah memadai kalau untuk double R. Jangan sampai orang cakap tertutup cermin. Okey tu. Okey. Sekianlah persembahan kita tentang minyak hitam. Dekat sini ada belen lagi lebih kurang dalam 100 lebih 200 macam gitulah. Okey. Simpan lah buat mana tahu kita nak pakai untuk buat cecah-cecah makan dengan roti. Orang tertanya-tanya macam mana tong ajaib aku. Tong ajaib aku handmade macam gini je. Macam gini je geng. Dekat sini aku pakai nut tiup untuk dimasukkan dekat dalam hose. Kita campur 747 dekat dalam ni. Memandangkan nak tunggu tuti turun tu agak lambat, jadinya kita jangan ambil risiko. Start motor ni. Hos minyak dia ni pun aku tukar hari tu. Aku tukar yang baik punya. Dia yang baik punya ni, warna kelabu ni. Dia jenis jual, ada panjang dia, tak silap aku 1 meter ke berapa aku pun lupa lah panjang dia. Tapi dia memang tak ada jual pendek-pendek. Dia jual panjang, selai-selai lah. Okey, kita tunggu minyak turun. Lepas tu kita tutup lubang power valve yang dekat tepi sebelah sana tu. Dia ada satu lubang tau, lubang hose ni. Ni hose ni kita tutup dulu. Alright. Kita pasang hose air coolant yang dekat sebab kadang-kadang biasalah motor overhaul ni tak semestinya kalau kita pasang-pasang dia terus sempurna. Kadang-kadang ada je masalah dia. Jadinya taklah kita buang-buang air. Okey. Kalau ikut resam kita pun dah boleh start motor ni. Jadi kita try start motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kunci di mana geng? Oh, ada. Kita start kosong dulu Kita start kosong dulu. Kita jangan hidupkan kunci.
Alright. Sekarang kita try hidup kan. Senyap ni geng motor. Baru overhaul. Mesin pun ringan ya. Mantap dia raya. Okey, jadinya motor ni dah siap. Tinggal kita pasang kotak napas. Carburetor dia hari tu aku dah setting dah. Dah tune dah. Aduh, kena buka balik overhaul. Tadi aku cakap van ni lalu. Lepas tu aku cakap, bang, barang saya mana bang? Dia terus je. Sekejap lagi, dia pusing balik. Okey, tadi abang lalu kan? Saya cakap, bang, barang saya mana bang? Potong pusing balik. Maknanya betul lah dah sampai. Belajar. Okey, yang mana satu ni? Dua sama je. Selamat raya Okey. Sekarang kita pasang kotak napas dia. Kita pasang dia punya tangki. Semua kita pasang disebabkan carburetor dia hari tu kita dah tune dah ngam. Cuma hari tu motor ni kan dia berasap banyak. Jadinya dia berasap tu sebab oil seal dia bocor. Sekarang ni oil seal dia dah okey. Kita dah tukar hot baru. Jadinya sekarang dia dah okey. Dia kalau kita pasang kotak napas ni kan, dia punya hose, dia punya tali minyak, dia memang duduk dekat ni. Dia memang duduk dekat bawah kotak napas tau. Jadinya korang, kalau korang pasang balik tu, pastikan korang letak dekat tempat tu lah. Dekat tempat dia balik, okey? Abang jiran aku siap cakap, Zam, tumpang lalu Kita bukannya berlakon betul geng, sampai tak boleh lalu. Risau kadang-kadang. Kalau kita cakap tak boleh tadi macam ni. Tak boleh. Zam, tumpang lalu Tak boleh. Air coolant pun aku dah masukkan. Sekejap lagi aku start motor ni. Korang tengok keadaan asap dia. Okey? Macam mana keadaan asap dia. Kalau motor kita normal lah orang cakap. Dia tak pelik-pelik lah. Tak oil tak bocor, tak apa kan. Okay, sekarang kalau kita tengok, dia punya gear ni macam banyak clearance kan. Tak apa sangat tapi boleh lah. Bukannya orang cakap nak welding pipe steam tu. Okay, jadinya motor ni pun aku dah siap. Dah settlekan semua. Pasang dia punya tangki, tuang air coolant semua dah tuang. Jadinya kita basuh lah geng motor ni. Bukannya orang cakap nak basuh bersih-bersih. Yelah, biasalah time kita overhaul ni, kadang-kadang memang kita minyak-minyak banyak kan. Jadinya aku basuh sikit motor ni sebelum diserahkan kepada owner. Okay, jadinya owner ni dia duduk KL. Dia cakap nak ambil lagi 3 hari selepas aku running dia punya motor lah. Okey, jadinya sampai sini lah cerita RR biru ni. Okey, kita akan bersambung kepada banyak kawan aku banyak ni RR ni. Tak habis-habis RR. Okey geng, thank you yang follow video pasal motor biru ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum aku akhiri cerita biru ni, aku dekat TikTok hari tu ada satu soalan orang cakap, ada budak tanya lah dekat TikTok. Jadinya aku selitkan sekali dekat dalam video dalam YouTube ni. Semoga bermanfaat lah. Video ni pasal minyak hitam. Pak Wen kau handsome. Mak rempit tak? Tak. Lemah. Okey. Jadi kat tangan aku sekarang ada casing engine double R sebelah kiri. Maksudnya sebelah nombor lah. Aku buat video pasal sprocket. Ada seorang, tak tahulah dia follow aku ke tak follow, tapi dia ada tanya satu soalan lah. Boleh dikatakan menarik juga. Dan apa yang dia cakap tu ada betulnya, tapi mungkin ada salahnya. Aku nak cerita pasal tentang minyak hitam. Dia tanya macam mana tau, betul ke RR ni minyak hitam kena isi 600ml, isi 870ml, minyak enjin kita jadi seliter. Jadinya dalam ni aku nak cerita sikit lah pasal benda ni. Jadinya kenapa ada orang cakap macam itu. Apa aku tunjuk casing ni? Sekarang kita pergi dekat kursi. Korang tengok dekat dalam video. Sebab aku kalau nak cerita, aku memang kena cerita dengan benda. Orang cakap kita nak cerita benda yang fakta ni, nak kena tunjuk dengan contoh. Aku tak balas komen tu bukan sebab aku sombong, tapi sebab terlalu ramai sangat yang komen. Jadinya aku dedor nak balas komen. Okay, jadinya sekarang dekat depan mata korang ni, kita ada casing nombor sebelah kiri motor Kawasaki Double R. Kita pendekkan cerita pasal minyak hitam yang budak tu komen dekat dalam aku punya post pasal sprocket. Dia gambarkan soalan dia tu, kenapa kita kena isi minyak tak boleh ikut macam yang tulis dekat casing kelas Double R. Jadinya berapa dekat casing kelas Double R ni yang orang kata kita kena ikut berapa liter kita kena isi dekat dalam casing kelas Double R mengikut spesifikasi. Fuyu, spesifikasi apa yang Kawasaki tetapkan 870 ml. Kenapa kita tak boleh isi mengikut apa yang dekat casing kelas tu tulis kat sini, tempat buang minyak hitam Double R. Okey, okey, korang perhatikan kawasan sini. Okey, kawasan sini. Nah, ini minyak hitam masuk ni, kawasan ni, tapi dia buat dekat sebelah sini. Sedangkan dekat kawasan balancing ni, dia paling rendah dekat dalam enjin Kawasaki. Okey, jadinya macam yang soalan tadi tu, kenapa dia cakap macam itu? Memang betul kita tak boleh isi. Contoh kita dah buang minyak hitam ni, kita buang minyak hitam, kita dah buang habis, kita sengetkan macam mana sekalipun, tapi minyak hitam dalam enjin kita takkan boleh habis semua. Sebab apa? Sebab kawasan sini dia lebih rendah daripada kawasan yang dibuang ni. Takkanlah kita nak wheelie motor kita, nak bagi minyak yang daripada sini turun pergi sini, baru minyak ni keluar. Korang tembaklah angin macam mana pun, minyak yang dekat kawasan sini dia takkan boleh keluar. Jadinya sebab itulah kita tak boleh ikut macam asal yang tulis dekat casing. Sebab minyak hitam kita sikit pasti akan tinggal kat sini. Sebab tu kalau macam kita overhaul, kita buang minyak hitam dah ni, kita dah buang minyak hitam, bila kita buka enjin kita mesti ada lagi minyak hitam. Semua motor macam gitu walau macam mana pun mesti ada tinggal sikit. Sebab tu setiap kali kita tukar minyak hitam, mestilah kita kena tengok level yang ada dekat cermin. Sebab tu dia ada cermin. Dia memang tak ada tempat sukat minyak hitam, tapi dia ada cermin. Sebab tu kita kena tengok cermin tu. Okey, jadi kalau korang tengok, minyak hitam akan tinggal dekat kawasan ni. Jadinya korang tu yang tukar minyak hitam, pastikan setiap kali korang masukkan minyak hitam baru, korang tengok dia punya cermin dekat casing kelas tu. Okey, jadinya masa bila perlu kita ikut kadar minyak hitam yang ditetapkan oleh Kawasaki. Dedo cakap macam berfalsafah sangat. Masa korang overhaul motor, sebab apa? Sebab masa kita overhaul motor, dalam enjin kita ni memang 100% minyak hitam tak ada. Jadinya memang kita kena isi 870 ml macam gitu lah. Okey, mantap di jalan raya, geng.